sudah tentu saya bunuh mereka semua. Undang-undang Inggris bukan begitu. Kami boleh atasi masalah ini dengan undang-undang baru. Jangan bawa senjata. Saya meminta kepada Sultan dan Temenggung. Ini adat pakai senjata. Banyak jahat. Tuan, sudah menjadi adat raja-raja Melayu, Tuan. Kalau kita tidak bersenjata, samalah seperti kita tidak berpakaian. Baiklah. Saya akan izinkan 12 orang untuk mengiringkan Tuan Sultan. Dan 12 orang baik-baik untuk mengiringkan Tuan Temenggung dengan senjata. Tapi, tiada orang lain yang boleh membawa senjata. Kalau ada orang lain yang membawa senjata, senjata itu akan dirampas dan mereka akan dihukum. Tengku Temenggung, saya ada pergi rumah Tengku Temenggung. Saya tengok rumah Tengku Temenggung terlalu sempit. Ada rumah di kiri, ada rumah di kanan. Orang-orang perempuan susah hendak berjalan kerana tempat itu tengah-tengah negeri. Saya fikir baik Temenggung cari suatu tempat yang jauh sedikit supaya orang-orang Temenggung jangan bercampur-campur dengan orang-orang lain. Temenggung boleh cari mana-mana tempat yang berkenan. Boleh kasih kabar sama saya. Saya boleh kasih belanjanya. Oh ya, bagaimana dengan uang 700 ringgit sebulan untuk Tuan Temenggung dan 1,000 ringgit untuk Tuan Sultan? Cukup belanjanya? Cukup, Tuan. Bagus, bagus. Bagaimana Tuan Sultan? Buat masa ini, cukup, Tuan. Tuan, biarlah saya fikir dulu di manakah baik tempat yang saya akan pergi. Dan saya kira-kira tempat yang baik Teluk Belanga. Tapi saya mau lihat tempat itu dulu dan akan beritahu kepada orang-orang saya. Tuan pun tentu tahu ada 60 atau 70 keluarga yang tinggal di tempat saya. Sudah tentu mengambil masa untuk berpindah ramai-ramai. Teluk Belanga cukup sesuai. Tuan Sultan, 2 minggu lalu saya ada kabarkan mau hantar 1 anak Tuan dan 1 anak Temenggung dan 2-3 anak Menteri Sultan ke Benggala. Boleh belajar kira-kira dan jenis-jenis ilmu. Tuan Sultan, beritahu yang Tuan Sultan mau memikirkan dulu. Bagaimana, Tuan Sultan? Berita itu tidak jadi, Tuan. Saya sudah bermufakat dengan istri saya. Tapi istri saya tidak mau bercerai dengan anaknya. Jadi pada kira-kira saya, kalau Tuan dapat mengadakan tempat belajar itu di sini, saya akan hantar anak saya. Apa saya boleh buat lagi? Saya mau melihat kebajikan orang Melayu. Tetapi, kalau Tuan Sultan tidak mau, Tuan Sultanlah yang rugi. Kemudian kelak, itu anak nanti yang akan jadi Raja Melayu juga. Tindakan kau menghantar surat ke Jakarta sudah melampau, tidak berasal dan tidak bertanggung jawab. I have enough evidence to show that you're not doing your work well. Apakah kesalahan yang telah aku lakukan yang melanggar tugas sebagai presiden? William, what have you done with the land that was allocated for the company's purposes at Singapore River? You've allowed opium farming, illegal gambling, and worse still, slave trading.
All those crimes will impede the progress of order and regularities in this country. Thomas, kau hanya datang beberapa kali dan tidak pernah tinggal lama di sini. Kau tidak tahu masalah yang datang. Aku terpaksa mencari uang untuk membayar pegawai kuli-kuli company dan membayar Temanggung dan Sultan. Why did you send the accounts direct to Bengal? Why must I report to you? Kau fikir kau ada kuasa penting dan tinggi. Pulau Singapura ini maju kerana jaya besarku. Aku tahu cita-cita politikmu. Kau hanya berkuasa pada nama. Kau boleh memperbodohkan orang-orang yang kita jajah atau pelanda. But kau tidak boleh mengawal tindakan dan kebebasanku. Listen very carefully, Lieutenant Colonel William Farquhar. In view of your inconsistent favoritism and weak rule, and most of all in the interest of Singapore, I have no other alternative but to terminate your office as resident of Singapore with immediate effect. Siapa baru balik dari Melaka? Ya, Tuan. Sejak Tuan Raffles belayar, tiadalah suka hati saya. Sentiasa masgul sahaja. Tuan, saya ada karangkan pantun untuk Tuan Raffles. Tuan mau dengar? Boleh? Ini pantun berkait. Tuan dengar, ya? Burung belibis di atas lantai. Buah rambai di dalam padi. Tuan Raffles orang yang pandai. Tahu sungguh mengambil hati. Buah rambai di dalam padi. Lazat pula cita rasanya. Tahu sungguh mengambil hati. Serta dengan budi bahasanya. Encik Abdullah, saya ada khabar tentang Tuan Raffles. Khabar tentang Tuan Raffles? Encik jangan terperanjat. Sebab ini khabar kurang baik. Khabar kurang baik. Katakanlah, Tuan. Saya mau tahu apa khabar Tuan Raffles? Kapal The Fame dari Bencoolen ke England terbakar. Terbakar, Tuan? Ya. Saya baru terima itu kabar. Kapal Raffles bertolak siang hari pada 2 Februari 1834. Kira-kira 50 batu pada malam hari. Kebakaran sudah berlaku 2 bulan yang lalu. Bagaimana keadaan Tuan Raffles dan istri? Encik Abdullah jangan bimbang. Raffles dan istrinya selamat. Syukur, Alhamdulillah. Sudah 3 kali saya suruh orang saya datang mengambil wang. Tapi Tuan kata, company ada kekurangan. Saya terpaksa berhutang dan bergadai kerana belanja itu. Dan sekarang, kita terlalu sangat sesak. Tuan Sultan dan Temanggung, terlebih-lebih maklumkanlah akan hal saya ini. Saya telah mendapat perintah daripada Tuan Besar di Bangla, menyuruh, meminta segala perintah negeri Singapura ini pulang ke bawah perintah company Inggris. Company boleh beri belanja akan Tuan Sultan RM1,300 dan akan beri kepada Temanggung 700 sebulan. Dan lagi, company boleh beri kepada Tuan Sultan sekarang juga RM33,000 dan kepada Temanggung RM26,800. Dan lagi, jikalau dengan suka Tuan Sultan hendak pindah ke negeri lain, company nanti kasih hadiah RM30,000.
Perjanjian tersebut dan belanja itu pun Tuan Sultan boleh mendapat selagi ada umur Tuan Sultan sahaja. Kemudian, daripada mangkat Tuan Sultan, waris-waris Sultan tiadalah boleh mendapat belanja itu lagi. Bahawa hendaklah diketahui oleh segala orang dalam negeri ini. Maka, adapun segala hukuman dan perintah negeri Singapura ini, semuanya telah terpulanglah kepada Company Inggeris. Maka, seperti Sultan Husain Shah dan Temenggung itu, tiadalah sekali-kali lagi berkuasa. Bagaimana dengan keadaan negeri yang kau pergi itu? Negeri-negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan terlalu jauh bezanya dengan hukum di sini. Seperti bumi dengan langit. Bumi dengan langit? Macam mana tu? Di negeri-negeri Melayu tu, raja amat berkuasa atas segala-galanya. Hamba-hamba raja pula boleh membuat sesukanya. Kerana kalau mati seorang, belanya 7 orang. 7? Itulah. Bagaimana perang saudara itu boleh berlaku kat Kelantan? Inilah yang menghairankan sekali. Seorang anak raja beritahu aku, sebelum ayahandanya mangkat, dia berpesan kepada 4 orang puteranya. Katanya, berperanglah kalian. Barang siapa yang menang, maka dialah yang dipertuan negeri Kelantan. Oh, jadi itulah puncinya perang kat sana tu ya? Iya. Aku rasa semua raja-raja Melayu di sana dan di Selat sama saja. Itulah. Macam mana keadaan rakyat kat sana? Tak ramai mereka yang ada pekerjaan. Kalau seseorang menjadi kaya, maka banyaklah fitnah ke atas dirinya. Sehingga binasa hartanya. Mungkin hilang dengan nyawanya sekali. Di sini, rakyat hidup aman dan sentosa. Tiada pantang dan larang. Di sana tu, raja dan rakyat di negeri Melayu tu kan beragama Islam. Memang mereka beragama Islam. Tetapi, mereka meringan-ringankan agama. Suka bermadat, berjudi dan menyambung. Yang binasa hartanya akhirnya menjadi pencuri ataupun bertikam. Masya Allah. Kenapa sampai jadi macam tu? Mereka mengikutkan hawa nafsu diri sendiri. Kau menuduh raja-raja Melayu tu meringankan agama. Apa? Kau lihat sendiri ke? Aku ada bertemu seorang anak raja Kelantan, Tengku Temenan. Dia makan candu sehingga badannya kurus berjerangkang. Kasihan aku melihatkannya. Kalau dah nak raja makan candu, macam mana nak perintah negeri dengan baik? Itulah alamatnya negeri-negeri itu akan binasa.
Seperti mana binasanya kuasa dan pemerintahan Sultan Hussein Shah di sini. Aku bersyukur kepada Allah kerana diperanakkan di bawah bendera Inggris. Dullah. Kau selalu membesar-besarkan Inggris. Dan terlalu suka menghina raja dan orang-orang Melayu. Sebab kau bukan Melayu. Saleh, aku minta maaf kalau aku menyinggung perasaan kau. Memang aku bukan Melayu jati seperti kau. Tapi itu tak bermakna aku tak boleh beri pandangan yang terus terang. Tapi kau berat sebelah, Dullah. Kau tidak paham langsung keadaan sebenar orang Melayu. Aku diperanakkan di tanah Melayu, di tengah-tengah budaya Melayu. Aku selidik bahasa Melayu, kitab-kitab Melayu, sejarah Melayu. Aku melihat sendiri kehidupan orang Melayu di tanah Melayu. Aku tahu bahasa Melayu mungkin lebih daripada orang Melayu sendiri. Aku mengajar bahasa Melayu pada orang-orang putih. Kau yang patut bersyukur dan berterima kasih dengan orang-orang Melayu. Sebab bahasa Melayu menolong kau cari makan dan hidup senang. Ya, memang aku hidup dengan bahasa Melayu. Tapi kalau untuk cari makan, aku tak perlu mengarang dan mengumpul kitab-kitab Melayu. Aku anggap bahasa Melayu itu amat penting sekali. Aku mahu pelihara keindahannya. Tidak macam kau. Cuma tahu cakap Melayu aja. Hei, Dullah! Apa? Saleh! Dullah! Kau tu dah sedap bergaduh je lah. Pada dulu sampai sekarang. Hah? Dullah, kau pun satu. Terus sangat besar-besarkan Inggeris itu kenapa? Kau tak peduli langsung kawan-kawan. Hah? Aku tahu ketua ni bodoh. Kau pandai. Mana dia kawan-kawan Inggeris kau tu? Mana dia? Mana dia Tuan Raffles? Hah? Tuan Farquhar? Tuan Smith? Dan lain-lain orang putih tu? Mana dia? Mereka semua dah balik negeri. Tinggal engkau seorang-seorang kat sini. Sedanglah sikit. Aku tak berniat nak menyinggung perasaan engkau berdua. Engkau berdua adalah sahabat aku. Sama-sama membesar di Melaka. Sama-sama datang ke Selat mencari pekerjaan. Tapi kalau engkau berdua tak sanggup nak menerima penerangan aku, macam mana pula dengan semua orang Melayu yang lain? Itulah. Orang-orang Melayu tak dapat terima cemuhan seperti itu. Apalagi yang cakap bangsa dan keturunan yang lain. Aku cuma ingin mereka sedar dan mendapat pengajaran. Suatu hari nanti, kau berdua dan semua orang Melayu akan faham. Lagi. Makanan telah saya sajikan. Mari, Bang. Aku tak lalu makan. Kau makanlah dulu. Abang, saya faham hati Abang. Saya lebih bersedih lagi, Bang. Dialah anak sulung kita yang saya peranakkan. Saya jaga siang dan malam. Dialah biji mata dan nyawa saya, Bang. Sejak dia pergi 2 minggu lalu, hati ini hancur dan kosong. Tapi hati ini bertambah hancur bila melihat Abang begini.
hanya bersedia di kuburnya. Hingga lupa makan dan minum. Di sebelah, aku sentiasa teringatkan. Aku amat sunyi di sana. Kerana berjauhan berbulan-bulan dengan kau dan anak-anak. Alangkah baiknya jika kau dan anak-anak dapat ikut aku sama ke Selat. Sekarang, dia pergi meninggalkan kita semudah itu. Saya pun sudah lama mau mengikut abang. Tapi semua keluarga menentang keras. Tak baik, Bang. Tak baik seorang isteri mengikut suami berlayar melangkah lautan. Suatu kehinaan dan kurang hormat pada wanita. Jangan melanggar adat, Bang. Adat? Itu adat jahat dan bodoh. Itu adat daripada orang-orang yang tiada berakal. Bukan dari kitab atau larangan agama. Menurut agama, barang di mana suami itu berada, di situlah istrinya. Supaya kedua-duanya boleh terpelihara dunia dan akhirat. Bila istri kau meninggal, Abdullah? Pagi Jumaat, 6 hari bulan Rabiul Awal, Sanad 1256. Abdullah, tiap-tiap sesuatu yang diberi Allah kepada kita tentu ada hikmahnya. Allah menceraikan kita daripada orang yang kita kasihi. Insya Allah, Allah akan menghimpunkan semula semua makhluknya bersama. Aku percaya, Abdullah, seorang istri yang saleh, yang meninggal kerana melahirkan anak, akan mendapat pahala syahid. Ya. Memang jikalau tiada dengan pertolongan Allah, niscaya terjatuhlah aku ke dalam peletik iblis. Aku selalu terpandang-pandang akan wajah istriku, perbuatannya, pakaiannya. Sekali-kali tidak patutlah aku berada dalam hal keadaan yang sedemikian. Baiklah aku pindah dengan anak-anakku ke Selat. Jadi, kau jual rumah kau di Melaka? Ya. Telah aku lelang segala barang-barangku. Rumahku itu pun telah aku jualkan dengan murah. Tiada boleh aku pandang akan rumah itu lagi. RM1,700 belanja aku membuat rumah batu itu dengan sekian eloknya. 500 kujualkan. Abdullah, kau tidak perlu susah mencari rumah tumpangan, Abdullah. Duduklah di rumahku sampai kau mempunyai rumah sendiri. Terima kasih, Saleh. Kaulah seorang sahabatku yang baik hati. Kau masih sabar dan masih mau menerima aku, walaupun aku selalu menyakitkan hati kau. Maafkan aku, Saleh. Kau kini seperti saudaraku sendiri. Abdullah, aku telah lama menerima kau sebagai saudaraku sendiri, Abdullah. Saleh. Abdullah. Mission Press ada banyak kitab-kitab Mao Sham. Tolong tulis bahasa Melayu untuk jadi sekolah.
Kitab-kitab apa, Tuan? Oh, kitab tentang geografi, tentang dunia, buku sains, natural history, dan segala jenis kebudayaan yang terjadi di negeri Eropah. Kitab-kitab ini bagus untuk orang lain baca. Memang, Tuan. Memang belum ada kitab-kitab ilmu bumi dan sains dalam bahasa Melayu. Yang ada hikayat-hikayat lama sahaja. Cerita-cerita ini baik untuk belajar bahasa saja. Tapi orang tak boleh maju. Abdullah, kamu mesti tulis kitab-kitab supaya orang Melayu boleh tahu diri mereka. Ya, Tuan. Sejauh ini pun saya sudah tulis sebanyak 3 buah kitab. Pertama, hikayat Pancatendera yang saya salin daripada bahasa Tamil. Kedua, kitab Dawa'i Al-Qulub yang arti Melayunya obat hati. Itu saya tulis setelah anak saya meninggal dunia. Kitab itu sampai sekarang menjadi pinjaman segala orang yang kematian anak. Dan lagi kisah pelayaran saya ke Kelantan yang Tuan capkan dalam huruf Melayu dan Inggeris itu. Engkau memang seorang pandai. Educated person. Orang panggil kau Munshi. Bagaimana mula kau dipanggil Munshi? Begini, Tuan. Di Melaka dulu ada banyak supai. Mereka itu orang Benggala dan orang Hindustan. Saya belajar bahasa Hindustan dengan supai Hindustan selama 3-4 tahun di Kota Melaka. Saya pula mengajar mereka mengaji dan menulis Al-Quran. Lalu mereka pun gelar saya Munshi. Artinya guru atau pengajar dalam bahasa-bahasa. Saya ada satu hal sudah lama dalam fikiran saya. Apa dia? Saya heran mengapa engkau seorang Islam Muhammadan mau menolong saya. Mr. Thompson, Mr. Milne menyalin gospel dan kitab-kitab agama Kristen yang lain dalam bahasa Melayu. Tidakkah itu salah? Inkonsisten dengan agama kau? Tuan. Ya. Kerja yang baik itu harus ditolong. Tidak kira siapa yang membuatnya. Lagipun dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang Nabi besar, seorang Rasulullah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi yang terakhir. Jadi, engkau pegang itu prinsip greater humanity, kemanusiaan yang tinggi? Ya. Kebajikan dan kemanusiaan yang tinggi. Bukan setakat agama yang dianuti. Qaul al-haq. Bahawa ini surat sembah serta hormat mulia serta beberapa tabik, iaitu daripada Sahaya Munshi Abdullah bin Abdul Qadir yang ada pada masa ini dalam negeri Singapura, menjadi guru kepada segala orang besar-besar dan tuan-tuan orang putih. Dan lagi saya nyatakan kepada Tuan, insya-Allah dalam sedikit hari lagi nanti saya capkan hikayat Abdullah namanya dari hal kehidupan saya. Tersurat dalam negeri Singapura kepada sehari bulan Agustus tahun Masihi sanad 1847, iaitu kepada 18 hari bulan Sya'ban Al-Mukarram Hijrah 1257. Saya ada sepucuk surat untuk sahabat saya di Jeddah. Namanya Syekh Abdul Ghafur. Dalam surat ini saya ada menyatakan saya kenal baik dengan awak. Sekiranya awak perlukan pertolongan, berjumpalah dengan dia. InsyaAllah dia akan membantu. InsyaAllah saya akan sampaikan. Terima kasih banyak-banyak. Hussein, saya, Ibrahim, sepeninggalan ayah, baik-baiklah kamu semua jaga diri. Kamu semua jagalah adik kamu, Ibrahim. Bantu-membantulah antara satu sama lain. Dan jangan sekali-kali bermusuhan sesama saudara. Belajarlah bersungguh-sungguh
Dan jangan sekali-kali melupakan pelajaran. Ya, ingat pesan ayah. Jadilah orang yang berilmu. Hidup seperti pohon yang subur. Dan jangan menjadi pohon kayu yang tidak berbuah. Atau pohon kayu yang beracun. Ingat ya, ayah pergi dulu. Baik.